Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil kesempatan ini menjunjung kasih atas titah Tuanku Agong pada istiadat pembukaan Penggal Parlimen minggu lalu. Tuan Yang di-Pertua, selaku pengerusi kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia mengenai matlamat pembangunan mampan APPJM SDG, kami telah bergerak sebagai enjin pelaksanaan dasar sosial yang membawa transformasi di peringkat akar umbi dan menjadi penghubung realiti rakyat di bawah kemeja pembuat dasar. Buktinya sejak APPJM SDG ditubuhkan, lebih 1,600 projek solusi telah direalisasikan di lapangan dengan disokong oleh lebih 1,000 kumpulan akar umbi sebagai rakan solusi. Apa nilai tambah yang kita APPJM SDG sediakan? Pertama, kita buat pemetaan dan kita cadangkan solusi, kita turun ke bawah, identify isu, masalah dan cabaran di lapangan, kemudian kita cadangkan beberapa penyelesaian. Kedua, kita sediakan pembangunan kapasiti, kita bangunkan kapasiti komuniti setempat agar mereka mampu mandiri dan berdikari. Ketiga, kita berikan advokasi dasar, kita bawa isu ini ke Dewan melalui laporan yang disediakan agar menjadi rujukan dasar bersama ahli parlimen, kementerian dan agensi. Gerak kerja APPJM SDG telah memberi nilai tambah terhadap usaha negara kita di dalam mendepankan agenda SDG secara keseluruhan. Parlimen kita telah memberi ruang yang sangat kondusif bagi merealisasikan inisiatif ini. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan penghargaan kepada MOF atas peruntukan yang diberikan kepada APPJM SDG. Begitu juga dengan semua rakan-rakan ahli parlimen yang telah memberikan sokongan padu kepada kami. Terima kasih yang berhormat. Tuan Yang di-Pertua, angka ekonomi negara hari ini positif dan saya ucapkan syabas kepada kerajaan, pihak swasta dan rakyat yang masing-masing memainkan peranan cukup penting dalam hal ini. Walaupun angka makroekonomi ini positif, ianya harus diterjemahkan dengan realiti semasa di bawah. Jurang di antara wilayah dari sudut pembangunan, keperluan asas dan peluang pekerjaan di dalam Malaysia perlu segera dirapatkan. Angka inflasi dan kemiskinan tegar dilihat menurun, tetapi apa yang berlaku di Sabah, angka itu seolah-olah tidak mencerminkan realiti yang berlaku. Setakat 31 Julai 2025, daripada 747 ketua isi rumah miskin tegar di seluruh negara, hampir separuh daripadanya ada di Sabah. Dan daripada kira-kira 300,000 ketua isi rumah miskin di seluruh negara, 20% ada di Sabah. Walaupun dikatakan pelbagai bantuan telah diberi dan disalurkan, Sabah kekal konsisten menduduki carta kemiskinan tertinggi di seluruh Malaysia. Apa maksudnya ini semua, Tuan Yang di-Pertua? Something is not right. Adakah pemimpin kita yang gagal? Adakah sistem penyampaian kita yang gagal? Atau rakyat yang gagal? Atau kegagalan kita mengenal pasti keutamaan di Sabah? Atau terdapat kebocoran, ketirisan dan rasuah yang sistemik yang tidak berani disentuh di Sabah dan ini ianya dibiarkan? Begitukah? Tuan Yang di-Pertua, apabila saya mendengar titah tuanku yang menyebut mengenai tumpuan di bawah RMK 13 seperti bidang pendidikan, perumahan, kesihatan dan pengangkutan awam, inilah antara bidang yang mana Sabah masih jauh ketinggalan dan perlu diberikan tumpuan di luar daripada kebiasaan. Apa maksudnya di luar daripada kebiasaan? Kalau sebelum ini peruntukan untuk Sabah 5% daripada jumlah keseluruhan peruntukan, tingkatkanlah kepada 10% atau 20%. Kalau sebelum ini kaki tangan tidak cukup untuk buat dokumentasi, gandakan. Kalau sebelum ini prosedurnya penuh dengan birokrasi, mudahkan. Kalau sebelum ini pemantauan projek lemah, perketatkan dan gunakan digitalisasi dan CCTV 24 jam. Kalau perlu tambah penguatkuasaan SPRM, buatlah. Sekolah daif tertinggi di Sabah dan di Sarawak. Hospital dan klinik daif tertinggi di Sabah dan Sarawak. Jumlah kaki tangan dan pakar yang jauh tidak cukup ada di Sabah dan Sarawak. Baru-baru ini juga tular Jabatan Kecemasan Kota Belud yang tidak efisien disebabkan kekurangan doktor. Lain lagi harga rumah mahal dan satu rumah ada sehingga 3 hingga 4 keluarga tinggal bersekali. Ini perkara biasa di Sabah. Ya, ada inisiatif untuk semua ini. Tetapi realiti kami di Sabah, kami tidak akan dapat bergerak dengan pantas kalau kaedah yang sama berterusan digunakan. Dan banyak kali saya sudah suarakan berkenaan hal ini.
Tuan Yang di-Pertua, saya sentuh mengenai pengangkutan awam. Bagi saya, definisi pengangkutan awam tidak sepatutnya tertumpu kepada LRT dan MRT di Lembah Kelang ataupun di Semenanjung Malaysia sahaja. Apa yang diperlukan untuk mengoptimumkan potensi ekonomi di Sabah adalah dengan menyediakan enabler yang akan menggerakkan ekonomi Sabah dengan lebih laju dan efisien. Justru pembinaan jajaran kereta api yang lengkap dan bersepadu perlu disegerakan apabila kajian yang dibuat kerajaan hari ini selesai. Dan kami di Sabah hari ini pengangkutan bot boleh dikategorikan sebagai pengangkutan awam yang penting. Jadi ini perlu dijadikan dan diberikan layanan seperti mana pengangkutan awam yang lain. Kondisi bot dia kah, jeti dia kah, perlu diperbaiki, dinaik taraf dan diperkasakan. Jika ini dilakukan, saya percaya ianya akan benar-benar dirasai oleh Sabah dan barulah inisiatif madani ini dapat dirasai secara inklusif. Pada masa yang sama, di bawah RMK 13 ini, saya ingin mencadangkan penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi Wilayah Borneo yang berkuasa untuk meminta segala karena birokrasi dalam melaksanakan projek-projek kritikal, projek-projek infra di Sabah dan Sarawak di bawah RMK 13. Bagi saya ini sangat penting, Tuan Yang di-Pertua, dalam memastikan isu-isu legasi yang melambatkan pembangunan Borneo dapat diselesaikan dan mohon kerajaan pertimbangkan. Tuan Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada tuanku kerana menyentuh mengenai pembentukan negara ini melalui Perjanjian Malaysia 1963. Seperti mana kecewanya tuanku dan kita semua dengan isu rasuah yang telah merugikan rakyat dan negara, begitu jugalah kecewanya kami di Sabah apabila mengetahui bahawa selama ini hak 40% hasil kami telah dinafikan sekian lama. Kami tertanya-tanya, benarkah kerajaan persekutuan ini benar-benar menghormati dan mahu melaksanakan hak kami yang telah termaktub di dalam MA 63 dan juga Perlembagaan Persekutuan? Keputusan mahkamah mengenai isu 40% sudah pun dikeluarkan. Perintah juga telah dibuat, namun malang sekali Tuan Yang di-Pertua, masa 90 hari yang diberikan oleh mahkamah seolah-olah disia-siakan begitu sahaja. Mesyuarat yang sepatutnya dibuat telah dibatalkan. Saya ingin tahu apa sebab mesyuarat yang sepatutnya diadakan pada 19 Disember 2025 dibatalkan. Saya juga mahu tahu apakah yang dibincangkan, apakah formula yang digunakan dan apakah yang dicadangkan oleh kedua-dua pihak pada mesyuarat pertama, sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan Sabah. Ini saya spesifik cakap di sini, tak payahlah jawab semasa penggulungan nanti. Sebab jawapan yang diberikan selalu berpusing-pusing yang sebenarnya tidak menjawab pun kepada isu ini. Jadi kali ini tolong jawab secara bertulis dan saya minta jawapan terperinci. Saya tidak mau cakaplah berkenaan kerajaan persekutuan supaya menggugurkan rayuan yang telah dibuat. Sebab kalau saya tengok, memang macam tidak mau kena kasih, tidak mau dibagi. Jadi tidak payah lagi pusing sana, pusing sini, bikin sakit hati. Tapi saya mau kasih ingat kita di sini bahawa negara ini dibentuk atas janji-janji yang ditawarkan exactly seperti mana dalam MA 63. Tiada MA 63, tiada Malaysia ini sebenarnya. A right is not a favor to be granted at your convenience. It is an obligation to be honoured as promised. Tuan Yang di-Pertua, saya mendengar perbahasan sahabat saya dari Sipitang mengenai lebuh raya Pen Borneo Sabah yang bermasalah. Inilah isu yang tidak pandai selesai-selesai. Benar, memang ada pelbagai tindakan yang telah dan sedang diambil bagi memastikan jajaran lebuh raya ini dapat disiapkan. Tetapi kita di sini belum lagi diberitahu mengenai jumlah VO yang telah dimohon oleh pihak kontraktor bagi setiap jajaran, khususnya fasa 1A lebuh raya Pen Borneo Sabah. Perlu dinyatakan bagi setiap pakej kerja, berapakah jumlah kos baru yang telah ditambah dan dibayar oleh kerajaan kepada kontraktor daripada mula-mula dibina pada tahun 2016 hinggalah pakej itu siap atau pakej yang belum siap. Dan saya juga mahu kerajaan jelaskan, benarkah jalan di Sabah yang selalu rosak teruk ini melibatkan jalan persekutuan? Kerana mengikut data 2024, jalan di negeri Sabah merangkumi 93.7% jalan raya Sabah berbanding jalan raya persekutuan, jalan persekutuan hanya 6.3%. Justru saya ingin tahu berapakah jumlah peruntukan penyelenggaraan jalan persekutuan dan jalan negeri yang diberikan setiap tahun dan adakah ianya mencukupi? Kedua, bagaimana proses pemilihan konsesi penyelenggaraan? Adakah diputuskan oleh pusat atau kerajaan Sabah?
Dan soalan yang saya betul-betul mau tahu, berapa bah harga satu konsesi jalan raya di Sabah ini? Berapakah kos menyelenggara jalan di Sabah berbanding di Semenanjung? Adakah spesifikasinya yang ditetapkan adalah sama? Bagaimana pemantauan dibuat? Tuan Yang di-Pertua, seperti yang saya ulang berkali-kali di dalam Dewan ini, muara Sungai Abai perlu segera didalamkan. Tuan Speaker, saya mohon 1 minit. 1 minit. Saya bagi tahu kalau tidak dikasih dalam, bukan saja isu banjir, isu air bertakung, malah industri perikanan juga akan mati di Kota Belud. Banjir ini akan menyusahkan semua orang, bukan saja mangsa, tetapi juga pihak kerajaan sendiri, terutamanya di peringkat daerah. Setelah berkali-kali cakap perkara ini di Parlimen, sudah hantar surat, mesyuarat tak tahu berapa kali sudah. Akhirnya awal tahun ini saya dimaklumkan oleh JPS Kota Belud bahawa mendalamkan muara Abai ini adalah prioriti nombor 1 dalam peringkat negeri. Jadi saya pohon tolonglah kami di Kota Belud. JPS Persekutuan jangan lagi tangguh-tangguh. Begitu juga dengan tembok pemecah ombak untuk Mantanani dan juga Kampung Pantai Emas. Juga berterusan dengan isu projek terusan Kampung Piasau Sumpingon yang telah lama saya suarakan. Para petani daripada awal dijanjikan mereka boleh menanam sewaktu projek ini dibina, tetapi sebaliknya pula berlaku. Masuk hari ini sudah masuk 6 musim. Petani tidak dapat menanam gara-gara projek terusan yang dibuat untuk kawasan lain tetapi melalui kawasan sawah padi Sumpingon ini. Pada 22 Julai tahun 2024 saya sudah tulis surat kepada Menteri bertanyakan kajian semula kepada projek yang saya lihat menjejaskan petani di kawasan itu. Saya sudah tulis surat, saya sudah mesyuarat dengan Ayada, saya sudah mesyuarat dengan JPS Kota Belud, JPS Sabah, petani, kontraktor. Sekarang ini siapa yang mau tanggung kawasan sawah padi yang sudah jadi hutan? Sedangkan petani selalu bertanya, bila kami boleh start menanam? Saya tidak peduli. Sekarang saya mahu kerajaan tanggung semua kos tambahan kepada projek ini. Sebab kalau tidak, projek ini tidak siap-siap. Dua-dua rugi. Petani Sumpingon rugi, projek itu pun rugi. Kamu yang startkan dan jadi kamu kasih siaplah. Jangan kasih susah orang, bilang mahu tingkatkan hasil padi negara, bla bla bla. Saya mahu juga kerajaan untuk tanggung kos pembukaan sawah padi semula. Kesian itu petani. Tuan Yang di-Pertua, saya akan selalu berbahas setiap kali diberi peluang. Tetapi sampai satu tahap, saya berfikir apa guna berbahas sekiranya semua pandangan, terutamanya keperluan rakyat di bawah yang kita suarakan tidak didengar pun. Ada isu sampai 4-5 kali bercakap perkara yang sama dan sampai sekarang tidak ada tindakan. Yang mengecewakan kan, sampai bertahun bercakap benda yang sama tapi tidak kena selesai. Jadi sekarang I do not know what do I have to do. Perlukah saya tukar karakter saya daripada seorang yang bercakap terus terang dalam parlimen kepada seorang pembodek pula. So apa yang saya cuba sampaikan adalah ambillah perhatian. Ambillah perhatian, bukan sekadar kita orang bilang buka ruang berbahas untuk kasih penuhi sidang parlimen. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua.